Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini 14 April 2020 kita akan teruskan dengan topik relative atomic mass, relative molecular mass dengan relative formula mass. Okey, relative atomic mass memang tak akan ada unit sebab dia bukan actual mass sebab dia hanya comparison value saja. Sebab tu dia tak ada unit. So, yang ini saya akan bagi beberapa contoh. Okay, beberapa contoh. Kita akan go through example-example ni. So, lepas tu baru kita start dengan latihan lah. Okay. So, next. Okay, example number 1. So, dia beritahu sini, determine the relative atomic mass of a nitrogen atom. Okay, of a nitrogen atom. Ada perkataan dekat sini bermaksud satu nitrogen atom lah. Kemudian dia given that the mass of one nitrogen atom is 40 times heavier. Maksudnya 14 kali lebih berat daripada 1/12 mass of satu carbon 12. Mass of one carbon 12 atom. So, mass of one nitrogen atom yang kita nak cari ini, okay, sama dengan 14, okay, darab dengan 1/12 carbon 12. Okay, mass of carbon 12, 12. Okay, 1/12 darab 12 sama dengan 1, 14 darab 1 sama dengan 14. So, kita dapatlah relative atomic mass of nitrogen atom equal to 14. Okay, so kita cuba next example. Okay, example number 2. Okay, benda yang sama je. Macam example number 1 tadi. Okay, so the mass of a titanium atom is 12 times heavier. 12 kali lebih berat daripada a helium atom. So dekat sini satu helium atom. Find the relative atomic mass, okay, of titanium. Okay, dia dah bagi relative atomic mass of helium equal to 4. Okay, 4. Okay, mass of one titanium atom. Okay, dia dah bagi tahu kat sini, okay, 12 times heavier. 12 kali lebih berat daripada satu helium atom. Okay, satu helium atom ni 4. Okay, so 1 dan 4, 4 lah. So 12 kali 4 sama dengan 48. So relative atomic mass untuk titanium atom equal to 48. Okay, selesai example number 2. Okay, try example number 3. Okay, example number 3. How many times heavier are 2 silver atom compared to 4 aluminum atom? Dia tanya berapa kali lebih berat, okay, 2 silver atom compare dengan 4 aluminum atom. Okay, so kat sini kita tengok dia punya solution. Mass of 2 silver atom, okay, kita boleh kira lah. Okay, sama dengan berapa kali lebih berat. Okay, sebab tu dia letak Q kat sini. Letak Q kat sini. Tak kisahlah nak letak Q boleh, nak letak X boleh, nak letak apa-apa alfabet pun boleh lah. Okay, so kat sini kita letak Q. Letak Q kat sini. Okay, 2 silver atom. Okay, kan, 2 dekat sini, 2 silver atom. 108, daripada mana? 108 ni relative atomic mass. Relative atomic mass daripada silver. Okay, sama dengan yang ini apa malah tadi. Kita harap dengan 4 aluminium atom. Kan dia mention kat sini 4 aluminium atom. 27 ni apa dia? 27 ni relative atomic mass untuk aluminium. Aluminium 27. Okay, macam biasa 2 darab 108, 216. Q, okay, 4 darab 27, 108. Okay, 108 bawa pergi sana. So 216 bagi 108 sama dengan Q. Okay, Q sama dengan 2. So bermaksud 2 silver atom are 2 times heavier. 2 silver atom are 2 times heavier. 2 kali lebih berat daripada berat 4 aluminium atom. Okay, kita pergi kepada next pula. Okay, next example number 4. How many, ini kita still relative atomic mass, kita tak masuk lagi molekular dengan molekular dengan formula.
Relative formula mass. Okay, how many carbon atom will have the same mass as a krypton atom? Okay, berapa banyak carbon atom yang mempunyai berat yang sama dengan satu krypton atom? Okay, kebiasaan dalam soalan, dalam soalan, relative atomic mass memang akan diberi. Andai kata dalam soalan tu tak ada relative atomic mass ni, tak ada. Okay, boleh rujuk pada periodic table. Okay, periodic table yang diberikan memang akan ada. Okay, so mass of Q number of atom of carbon. Okay, kita tengok solution. Mass of Q number of atom of carbon. Berapa banyak sama mass of krypton atom. Okay, how many carbon atom kan? Okay, carbon kita tahu relative atomic mass dia 12. 12. Sekarang kita nak tahu berapa banyak carbon atom yang sama berat dengan satu krypton atom. 84 ni daripada mana? 84 ni. Okay. Sekejap. Masalah. Okay. Sekejap. Okay. Okay. Balik. Okay. So 84 ni daripada mana? 84 ni daripada relative atomic mass krypton. Okay. So 1 darab 84 bagi 12. Okay, 12 bawa pergi ke sini sebelah kanan. 24 bagi 12 sama dengan 77. So bermaksud 7 carbon atom will have the same mass as a krypton atom. Okay. Ya. Ada banyak lagi ni example ni. Okay, so next example number 5. Masih lagi relative atomic mass. Dia relative atomic mass ni dia boleh pelbagaikan soalan. So kita tengok soalan tu betul-betul lah. Baca soalan tu, relax, tenang dulu. Okay, so the mass of 4 atom of element X is equal to the mass of 5 oxygen atom. Okay, dia beritahu kat sini 4 atom element X sama dengan berat dia lah. Berat dia sama dengan 5 oxygen atom. X is not the actual symbol of element. Okay, banyak soalan macam ni biasanya soalan objektif lah. Okay, what is the relative atomic mass of element X? Sekarang ni dia nak relative atomic mass, dia tak tahu, dia tak nak berapa banyak heavier ke apa ke So untuk oksigen dia bagi 16 kat sini. Okay. Oksigen dia dah bagi. Okay, so apa yang kita nak buat? Dia nak relative atomic mass. Okay, relative atomic mass yang selalunya dalam kurungan lah, yang dalam kurungan yang kita nak cari. Kan, mass of 4 atom of element X. Okay, relative atomic mass yang dalam kurungan. Okay, 4 kita nak darab dengan apa yang ni? Kita nak cari relative atomic mass. Okay, sama dengan mass of 5 oxygen atom. Okay, 5 oxygen atom. 16 ni daripada 16 ni relative atomic mass untuk daripada oksigen. Okay, so macam biasalah 5 darab 16, 4 ni bawa pergi sana belah kanan bagi sama dengan 20. So bermaksud yang di dalam ni relative atomic mass untuk elemen X equal to 20. 20. So kita try example number 6. Okay. So sekarang ni kita masuk dah masuk relative molecular mass. Tadi kita tengok banyak pelbagai soalan pasal relative atomic mass. So kita masuk relative molecular mass. Kenapa dia digelar relative molecular mass? Sebab biasalah kan dia sebab dia nak molekul. Atom tambah atom akan jadi molekul. Kan? So bermaksud dia nak semua ni sekali. Molekul. Semua ni. Jadi tak nak satu-satu, dia nak semua ni sekali. Okay? Dan seperti biasa macam saya beritahu sebelum ni, relative atomic mass kebiasaannya nak pakai karbon, sulfur, klorin semua dia akan bagi. So kita cuba soalan A. Ammonia, NH3, formula dia. Relative molecular mass of ammonia. So 14 ni pada mana? 14 ni adalah relative atomic mass untuk nitrogen. Mana nitrogen? Ni nitrogen. 14. Okay, 3. 3 ni kenapa letak 3 ni? Sebab ada 3 hidrogen. Sebab tu letak 3. Diharapkan ada berapa banyak hidrogen? Kat sini tadi 3 kan.
Hidrogen dia punya berat dia apa? Hidrogen mana berat? Ni hidrogen berat dia 1. So darablah dengan 1. Kan? So macam biasa 14 ni tambah 3 sama dengan 17. So relative molecular mass untuk amonia adalah 70. 70. Okay, senang kan? Okay. Next. Okay, next. Example 7. Okay, kita cuba soalan BE, ethanoic acid pula tadi. Ethanoic acid. Okay, ethanoic acid. Okay, CH3COOH. Okay. Ada cara yang dia buat karbon 12, hidrogen 3 darab 1. Okay, ada juga cara. Okay, ni saya cuba cara yang ni dia kumpulkan semua dulu. Dia kumpulkan semua dulu, maksud dia karbon ada 2. Ada 1, 2. Okay, ini hidrogen ada 4. Ini ada 3, tambah 1, 4. Oksigen ada 2, oksigen 1, 2. Okay, ada yang jenis kumpul macam ni. Ada nanti next example, saya tunjukkan dia tak kumpul macam ni. Dia kira 12 tambah 3 darab 1 tambah 12 tambah 16 tambah 16. Okay, ada macam tu. Okay, tak kisahlah buat macam mana pun. Okay, janji jawapan final betul. Okay, so 24 tambah 4 tambah 13, so 60. So relative molecular mass untuk ethanoic acid 60. 60. Okay. Okay, example 68. Okay, calculate the, okay, kita dah masuk relative formula mass. Dia ada tadi mula-mula relative atomic mass. Lepas tu relative molecular mass. Kemudian relative formula mass pula. Okay, following ionic compound. Kenapa nama dia relative formula mass? Okay. Okay, sebab dia panggil relative formula mass ni, dia dipanggil untuk untuk ionic compound. Okay, untuk ionic compound ni magnesium oxide ni, okay, Mg2+, O2-, okay, dapat ni ionic compound lah, copper to chloride ionic compound. Okay, sebab tu dipanggil relative formula mass. Cara dia sama saja, tak banyak beza, bukan tak banyak beza, memang sama pun. Okay. So magnesium mana dia punya relative atomic mass. Okay, yang ni kat soalan dia tak bagilah. Sebab saya dah padam dekat soalan. Kebiasaan dia bagi. Macam jangan risau kalau dia tak bagi, kau tengok dekat periodic table. Kan? Dekat periodic table. Dekat mana nak tengok dekat periodic table? Dekat nucleon number. Nucleon number. Okay. So magnesium 24, oksigen ada 1, 16. So 24 tambah 16, 40. So kita tengok pula next untuk copper to chloride. Okay, example 9. Dah sampai example 9 pun. Calculate the relative formula mass. Okay, benda sama lah soalan tadi kan. Okay, B, copper to chloride. Okay, copper to chloride. Okay, jangan kita conteng sikit. Okay, copper to chloride. Copper ada 1. Okay, 64 ni daripada mana? 64 ni relative atomic mass daripada copper lah. Klorin dia punya relative atomic dia 35.5, 35.5. 2 ni daripada mana? 2 ni sebab ada 2 klorin. Kan? 64 tambah 71 ni. 71 ni daripada mana? 35.5 darab 2, 71. Lalu tambah dapat 135. So, relative formula mass untuk copper to chloride 135. Okay. Okay, next example. Tak banyak, ada sikit lah. Okay, the chemical formula for hydrated copper to sulfate is CuSO4 titik 5H2O. Okay, what is the relative formula mass? Yang ini banyak pelajar yang bila dia tengok titik ni, dia dah cuak. Dia dah takut. Tak payah takut, benda titik ni tak ada masalah. Okay, titik ni bukan penamat kepada bukan penamat lah kan. Okay, kau jangan takut ada ni titik ni. Jadi saya explain lah macam mana kita nak handle yang titik ni. Okay, macam biasa dia akan bagilah relative atomic mass. Saya ulang banyak kali, kalau dia tak bagi kau tengok dekat
periodic table. Okay. Okay. So kita kira yang ni macam saya beritahu tadi. Tengok balik. Okay, yang ini kan saya beritahu tadi sebelum ni dia jumlahkan carbon ada 2, ni ada 2. Okay. Kemudian yang ini pula macam saya dah, yang ini pula dia kira satu-satu ikut turutan. Dia kira satu-satu ikut turutan. Okay, kira satu-satu ikut turutan. So copper apa? Copper 64. Ini 64. Okay, sulfur itu copper 64. 64 copper. Okay, kemudian sulfur. Sulfur ada satu yang sulfur kan? Satu je sulfur. Okay, setiap atom ni, okay, copper bukan setiap alfabet setiap formula of atom ni, okay, beza dia kau kena tambah tambah 64 tambah 32. Okay, so sulfur tambah 32. Kemudian ada oksigen. Oksigen, tapi kita tengok betul-betul ada 4 oksigen sini. Oksigen, berapa relative atomic mass dia? 16. Ni oksigen 16. Dan 16. 4 ni, 4 ada 4 oksigen. Ada 4 oksigen. Ada 4 oksigen, sebab tu 4 darab 16. Okey. Kemudian macam saya beritahu tadi, titik. Kan? Ni titik ni. Titik ni. Okey. Okey. Titik ni tak membawa apa-apa masalah pun. Titik ni, okey, dia sebab apa? Sebab dia hydrated je pun. Okey, dia sebab hydrated. Sebab tu dia letak titik 5H2O. Okey, titik tambah saja. Okey, tak yang ada, saya pernah terdengar ada yang student cakap titik tu kena darab, tak payah darab tambah. Okey, so tambah. Okey, 5. Yang ni dia kurungan besar lah. 5 H2O ni, H2O ada 2 hidrogen kan? 2 hidrogen. 2 darab 1. 1 ni atomic mass untuk hidrogen lah. Tambah 16 oksigen. Okey, 5 H2O lah. Okey, dia kurungan besar kan? Kan? So berhati-hati nak tekan kalkulator tu. Okey, sebab ada saya tengok dalam kerja dah cantik dah cun dah, tapi tersilap tekan kalkulator dapat jawapan lain. So jawapan final answer dia 250. Okey. Okey. So kita rasanya yang ini slide terakhir kot. Okay, example yang terakhir, example 11. So relative mass of glucose. Yang ini antara soalan popular. Soalan popular lah. Soalan popular dalam SPM juga ni. Relative mass of glucose C6H12O X is 180. Find the value of X. Maksud dia berapa banyak oksigen ni lah. Okay, atomic mass dia dah bagi. Okay, macam biasa. Kan. 6, kenapa 6? Sebab ada C6 kan. 12 ni daripada carbon. Kemudian 12. Sini 12. Ni kenapa 1? 1 ni hidrogen. Punya berat hidrogen. Atomic mass untuk hidrogen. Kan. Kemudian X. Darab dengan 16. Kenapa darab 16? Sebab 16 ni atomic mass untuk oksigen. Kan, sama dengan 180. Dia dah bagi dah relative mass of glucose 180. Okay, so macam biasa darab berhati-hati 7 tambah 12 tambah 16X. So X pemalah 16X 180 tolak 84. X 96 bahagi 16 sama dengan 6. So kita dah dapat dah value of X. Okay, so yang ini sebelum ni kita dah belajar dah balancing chemical equation. Kemudian kita masuk relative atomic mass, relative molecular mass, relative formula mass. Okay. Sebab apa kita belajar yang basic dulu, and then next class kita akan belajar yang kita masuk number of mole lah.
So yang ini yang basic. So kukuhkan dulu, perkasakan dahulu, mantapkan dahulu. Basic ni masuk number of mole, kau akan dapat, akan jadi senang. So saya rasa itulah, habislah. Saya rasa itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Okay, so harap dapat membantu. Okay, semoga maju jaya, semoga faham betul-betul. Okay, kalau tak faham boleh go through balik, slow balik, and then cuba buat soalan-soalan berkenaan dengan pengiraan yang relatif. Saya ulang, relatif atomic mass, relatif molecular mass dengan relatif formula mass. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.